Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Cikgu, Okey, dan selamat pagi. selamat pagi. Selamat pagi, cikgu. Okey, baik. Jadi yang pertama, cikgu harap semua orang dalam keadaan sihat. Okey, kalau ada kawan-kawan kamu yang tak sihat, kita doakan semoga Allah bagi kesembuhan lah. No? Cikgu dipastikan kami positif COVID, no? Positif COVID. Apa kan dia? No, nampak macam mana lari COVID tu bukannya duduk dekat kampung sebelah dah. Dia duduk jiran sebelah COVID. No, maksud cikgu bukannya jiran sebelah kamu dapat COVID dah. Maksud cikgu sekarang ni COVID dia sudah berada dekat dengan kita semua. Dekat sekeliling kita je, dia tak hijau dah. Kan? Kalau kamu ingat tahun lepas cikgu ada cerita masa kamu jadi satu, kalau satu Al-Jazari lah. Kan? Cikgu ada cerita kesan-kesan COVID dekat negara China, tapi nampaknya COVID tu pun dah melanda kawasan kita dan kesan yang sangat ketara, bukan nak kata kat kita lah, satu negara lah macam tu kan, memberi kesan yang buruk kan, kes duduk banyak lagi. Jadi pendek kata, kesimpulannya cikgu serulah pada anak-anak murid semua, patuhilah SOP. Kalau ada mak ayah yang tak ambil lagi vaksin, pesanlah mak ayah pergi ambil dah vaksin. No? Kan? Kadang-kadang kamu biasa dengar tak? Pada hari ini satu istilah, cikgu sembang sekejap istilah, nanti kita sambung belajar ni. Istilah anti-vaksin. Adalah kamu jumpa nanti, tak tahulah mungkin ada kat orang yang terdekat kamu ke, anti-vaksin ni maksudnya tidak mahu terima vaksin. Kan? Tapi apapun, anti-vaksin ke, orang yang terima vaksin ke, apapun patuhilah SOP. Ni, cikgu ada baca berita tau, yang varian Delta, kalau yang virus biasa, dia masuk dalam paru-paru baru dia membiak. Tapi varian Delta ni, dia membiak dekat hidung. Bahaya lah. Varian Delta punya COVID. Dia beranak pinak kat hidung, kamu lalu dia kena. Jadi, patuhi SOP, tak payahlah duk merak nak keluar ke apa, duk rumah dia. Kan, cikgu faham. Semua orang macam stres, nak keluar main, rindu lah, nak berjalan lah, nak pergi pasar raya lah, cikgu faham. It's okay, cuma kita bersabar sekejap. Kamu umur baru 8 tahun. Dan letaklah satu harapan, doa elok-elok. Mudah-mudahan mungkin pada umur 9 tahun nanti kamu dah boleh keluar rumah jalan-jalan. Kan? Nak buat macam mana? Terimalah. Umur kamu panjang lagi. Jangan kerana tidak sabar nak keluar juga, terkena COVID, dapat stage 1, 2, 3, 4, 5 ke apa sebagainya. Jadi sakit kan? Tapi kepada kawan-kawan kamu yang cikgu difahamkan ada yang terkena COVID positif tu kan, dah positif, tak apa, kita doa elok-elok supaya kawan-kawan kamu cepat sembuh. Okey, baiklah anak-anak. Kita sambung lah. Cikgu dah bebel bab COVID. Okey, baik. Sekarang kita sambung berkaitan dengan, ya? Okey lah. Sekarang kita sambung berkaitan dengan nilai murni. Dan sebelum ni pada hari Isnin, cikgu ada bagi berkaitan buat bina ayat lagi lah. Okey. Kalau kamu nak tahu, dalam buku teks kamu, buku teks Bahasa Melayu jilid 2, muka surat 8, sebenarnya di situ kamu dah kenal pasti nilai murni. Nilai murni. Tapi semalam cikgu suruh kamu salin dulu karangan tu. Ni, karangan ni. Betul tak karangan ni? Cikgu salah lagi. Kan? Nilai murni. Okey. Kalau kamu nak tahu, dengar ni semua orang, nilai murni tu ada 13 tu lah. Nilai murni tu ada 13 tu lah. Dia tak ke mana pun. Cikgu masuk. Ya, ada 17 tu dah. Kamu ingatlah ni, sebenarnya nilai murni yang kamu banyak yang cikgu bagi pada hari ni, kan? Sebenarnya kamu akan guna sampai kata 5. Cikgu bagi siap-siap lah, kamu orang muda, budak kecil dia senang ingat. Jadi cikgu bagi untuk ingat. Okey? Ni yang mana dah siap 17 nilai murni ni, cikgu ucapkan tahniah lah. Lagi kita tengok sekejap. Okey, sebelum kita nak tengok nilai-nilai murni ni,
Cikgu nak korang lah main baca ni. Nampak tak dekat paparan screen cikgu bagi ni? Kat telefon atau laptop kau ada apa? Kau nak besar lagi? Cikgu besar lagi dah. Okey, baik anak-anak. Kamu nampak dah cikgu besar dah. Okey, sekarang ni cikgu nak minta seorang baca awal-awal. Siapa nak baca? Raise your hand. Yang baik hati tu. Okey, Adam Saifullah. Okey, Adam Saifullah baca yang pertama ni, nilai murni apa dia? Baik hati. Baik hati. Okey, dalam baik hati ni, dia ada lagi ni. Dia ada lagi 1, 2, 3, 4, 5. Okey, terima kasih Adam, baik hati. Dalam pecahan baik hati ni ada apa? Yang pertama, siapa baca? Ya, silakan. Belas kasihan. Belas kasihan. Okey, lagi? Siapa lagi? Bertimbang rasa. Okey, lagi? Murah hati. Okey, lagi? Saling memahami. Okey, dan yang kelima? Saling memaafkan. Okey, terima kasih. Okey, baik anak-anak semua. Dengar sini. Okey, dalam baik hati ni, baik hati ni nilai murni yang besar. Baik hati kan, kamu pun tahu kan, baik hati ni orang yang baiklah baik hati kan. Okey, kat sini dia dah bagi pecahan. Pecahan ni maksudnya kalau kamu baca dalam teks tu, kamu jumpa orang tu tunjuk belas kasihan, maksudnya dia tergolong dalam nilai murni baik hati. Soalan cikgu ada minta kamu salin satu petikan kan, apa namanya, kaitan dengan petikan berbakti demi anak bangsa tu. Cerita cikgu Muzaffar. Cikgu Muzaffar cerita dia. Okey, dalam petikan tu adalah nilai-nilai murni dia. Cuma kita tak tahu kata dia ni duduk bawah nilai murni mana. Kena baca betul-betul, kena faham. Oh, nilai murni dia yang ni. Contohnya ni belas kasihan, tengok ni. Belas kasihan, bertimbang rasa. Macam cikgu lah kan. Bertimbang rasa, cikgu tak marah pun siapa tak cek kerja sekolah kan. Itu maksudnya apa dia tu, bertimbang rasa. Bila cikgu bertimbang rasa, maksudnya cikgu Hafiz ialah cikgu yang apa? Ni, betul. Mati. Mati. Mati dia cikgu. Okey, ini bertimbang rasa. Contohnya, ya baik. Contohnya, baik hati ni kan, yang bertimbang rasa ni kan. Okey, kamu pun boleh juga bertimbang rasa. Contohnya, adik nak pinjam warna. Kamu bertimbang rasa, kamu bagi adik pinjam. Jadi secara tidak langsung, kamu juga ialah murid ataupun abang atau kakak yang baik hati. Nampak? Bertimbang rasa. Okey, kalau yang ketiga ni, tengok sini. Murah hati. Siapa boleh bagi tak cikgu, murah hati tu macam mana? Okay. Murah hati tu macam mana? Berdikari. Berdikari tu berdiri di atas kaki sendiri. Kan? Ni cikgu nak tanya ni, yang murah hati ni. Murah hati Berdikari. tu. Murah hati Baik tu hati macam dengan kawan-kawan bukan? Murah hati ni macam ni. Dia suka memberi. Murah hati ni. Kan? Contohlah, Qayyum bermurah hati. Kan? Memberi rakan-rakannya coklat di dalam kelas. Dia murah hati dia baik hati dia bagi. Kan? Kalau suka sedekah. Ya, suka bersedekah macam tu. Okey, saling memahami yang 4 ni, nombor 4 tu kalau kamu tengok, saling memahami ni pun tergolong dalam baik hati. Ni saling memahami. Maksudnya macam kamu, cikgu faham kamu faham cikgu. Kan, kamu faham kan cikgu Hafiz macam mana kan dalam kelas kan? Cikgu suka muridnya berusaha buat kerja sekolah. Tak siap tak apa, tapi dia berusaha buat. Nampak? Kamu faham cikgu punya perangai, cikgu faham kamu punya perangai. Itu kurang macam tu lah. Saling memahami. Dan cikgu tahu ada murid yang ada masalah nak membaca. Jadi
murid yang ada masalah membaca tu dia kena faham dia cikgu juga. Cikgu dah bagi video contoh. Dengarlah. Kan? Macam tu. Lebih kurang lah. No? Saling memahami. Lepas tu saling memaafkan. Kamu kalau ada tersalah bicara, tersalah cakap, tergaduh adik-beradik. Kan? Kenalah saling memaafkan. Tapi apa yang kamu buat dalam ni? Nampak kan anak panah tunjuk ni? Semua ini tergolong dalam nilai murni yang besar iaitu baik hati. Jadi, kamu kena faham. Cikgu duk cerita ni tujuan dia supaya kamu tahu. Kalau ada dalam ayat tadi kita nak baca karangan tu, petikan tu, kamu tahu ini nilai murni apa. Sebab dia tak beritahu kamu nilai murni berhati tu dia buat cerita dulu. Mungkin dia buat cerita belas kasihan. Mungkin dia buat cerita bertimbang rasa. Buat cerita murah hati, saling memahami atau saling memaafkan. Dia buat cerita dulu. Lepas dia tanya, apakah nilai murni yang terdapat dalam cerita tersebut? Nilai murni yang terdapat dalam cerita tu ialah baik hati. Nampak? Jadi kamu kena faham ni. Hak kecil ni. Itu tujuan cikgu bagi tu. Dan tujuan cikgu suruh kamu salin. Supaya bila kamu salin, kamu baca, kamu Okey, baik. Kita tengok yang seterusnya ni, yang warna kuning ni. Siapa nak baca? Angkat tangan, cikgu tengok. Okey, Nur Damia Alisha, silakan. Yang warna kuning tu. Damia Alisha. Berdikari. Berdikari. Okey, yang pecahan kecil dia apa dia, Damia? Berupaya bertindak sendiri. Okey, lagi? Yakin pada diri sendiri. Nampak. Berdikari, berupaya bertindak sendiri. Dia buat sendiri tanpa mengharapkan pertolongan orang lain. Lepas tu yang kedua tu yakin pada diri sendiri. Confident lah, yakin pada diri sendiri. Kalau kamu nak tahu, berdikari ni bukannya nasi masak kari ke tak. Berdikari ni ialah singkatan daripada perkataan berdiri di kaki sendiri. Panjang tapi dia ditingkatkan sebagai akronim yang bermakna, ditingkatkan dan perkataan itu jadi bermakna berdikari. Lagi kamu cikgu pasal apa kari? Kari tu gulai kan cikgu? Tolong jadi berdikari itu berdiri di atas kaki sendiri. Kalau kamu tengok pecahan dia pun berupaya bertindak sendiri. Buat sendiri. Contoh macam ni lah. Katakan cikgu bagi tugas kerja sekolah. Kan? Kamu semua buat. Tanpa mak ayah suruh kamu buat dah. Itu maksudnya berdikari. Contoh, kamu murid tahun 2 kan? Selepas makan, kamu angkat pinggan kamu pergi basuh pinggan tu. Pergi basuh, letak dekat rak pengering pinggan kan? Tanpa disuruh. Itu pun dikira berdikari. Faham lah maksudnya? Dia buat diri sendiri tu tak perlu dah orang suruh. Okay, contoh. Katakan mak ada basuh baju dalam mesin kan, ada baju dah dia dah dikeringkan dengan mesin tapi masih ada lemak-lemak kan. Kamu tanpa mak ayah suruh pun kamu pergi ambil baju tu, kamu pergi kedai kat ampayan. Itu dikira berdikari. Faham lagi tak nilai murni berdikari ni? Maksudnya maksud kata macam ni lah, orang tak suruh kita buat. Bagus. Itu berdikari. Kalau macam contohlah, mandi pun mak duk bagi lagi, mat pergi mandi kah? Mak duk suruh lagi, maksudnya dia tidak berdikari. Ni bangun subuh pukul 6, mandi, solat subuh, terus bersiap sedia untuk kelas. Mak ayah tak kata apa pun, tak gaduh suruh. Itulah yang dipanggil berdikari. Faham tak ni? Cikgu cerita ni. Faham. Apa dekat sini agak dah berdikari? Semua dah berdikari? Jadi kalau rasa macam alamak cikgu, saya tak ada 1-2 je berdikari. Cikgu, ni saya yang buat sini. Tak apa.
Kalau rasa macam tak berapa berdikari lagi tu, belajar-belajarlah untuk berdikari. Tak apa, kamu umur baru 8 tahun. It's okay, belajar. Yang penting kamu berusaha dan cuba untuk berdikari. Okay? Jangan duk harap mak ayah suruh je. Mungkin mak ayah tak suruh pun. Kan? Mungkin boleh je berdikari. Gitu. Kan? Jadi kalau dah mungkin boleh berdikari, kenapa tidak boleh berdikari untuk benda lain? Okay? So, kamu faham anak-anak berdikari tu. Okey, seterusnya nilai murni yang seterusnya warna biru tu. Kah siapa nak cuba baca? Kah siapa nak cuba baca? Ada, right hand. Yang warna biru tu. Khoyum. Okey, Khoyum. Silakan Khoyum. Bersopan santun. Tak, baca yang warna biru tu dulu. Okey. Hemah tinggi. Okey, baca pecahan dia. Bersopan santun. Okey, lagi. Berbudi bahasa. Lagi. Mengaku kesalahan sendiri. Okey, lagi. Ramah mesra. Nampak tak? Ini semua nilai murni semua orang tengok bersopan santun. Siapa tahu sopan santun tu macam mana? Ada? Kalau tak bersopan santun tu macam mana? Sopan santun tu macam mana Abang Mai? Kalau di dalam kelas sekarang ni, kita dalam kelas learning kan? Kalau sopan santun dalam kelas tu macam mana? Murid-murid kena duduk macam mana? Tutup baik-baik. Duduk baik-baik. Kalau dia contohlah, ni kita sekarang kelas, tiba-tiba dia pergi baring dekat caution. Dia tengok macam tu. Dia sopan santun tak? Macam tu sopan santun tak? Tak sopan kan? Jadi kalau ada hemah tinggi, kita bersopan santun ni contohnya kita ambil yang belajar lah. Kita duduk elok kan? Duduk atas kursi, jangan duduk atas meja, duduk atas kursi kan? Dengar apa cikgu nak ajar, itu bersopan santun. Kalau dengan ibu bapa cakap elok kan? Kalau lalu depan orang tua-tua, kita tunduk sikit kan? Kalau lalu depan orang tua-tua tu, kamu lari sampai pelanting habis orang tua-tua tu. Tak ada kan? Lalu depan tok kau, lalu depan mak ayah kau, kita lari kau, kita jalan pelan-pelan. Mana satu? Jalan pelan-pelan. Jalan pelan-pelan. Itu maksudnya sopan santun. Bersopan santun semasa makan. Kalau bersopan santun, kalau tak bersopan santun tu agak-agak apa akan berlaku kat meja makan tu? Apa akan jadi? Keceramuk. Keceramuk habis. Duduk sambil makan, ambil nasi, piu baling kat adik. Tak ada adab sopan santun, tak berhemah tinggi. Habis. Jadi penting nilai hemah tinggi. Okey, kalau cikgu nak cerita ni banyak ni, 17. 17. Tak apa. Kamu yang mana tak siap lagi tu kamu salin dulu. Dan cikgu minta tolong semua orang yang mana dengar semasa Google Meet ataupun rakaman. Kawan-kawan kamu yang tak dapat sertai itu nanti dia tengok rakaman. Tolong cikgu pesan baca dan faham nilai-nilai murni ni. Cikgu sengaja bagi kamu 17 nilai murni ni. Dan kamu nak tahu tak, nilai murni ni yang cikgu bagi kat kamu ni, kamu akan guna sampai kata 5. Ikutkan darjah 2 dia suruh belajar dalam 5 je nilai murni. Tapi cikgu saja bagi semua supaya kamu ada masa yang banyak untuk baca dan faham. Nanti naik darjah 3, ni dah bulan 8, nak bulan 9. Tahun depan darjah 3, bila naik darjah 3, kamu dah tahu dah nilai murni ni, dah pandai dah. Itu cikgu sengaja. Tak apa, susah sekarang tak apa, senang esok hari. Betul tak? Jadi kena usaha tinggilah, usaha banyak. Okey, tak apa cikgu yakin, kamu cuba. Nak ambil masa. Hari kamu tak apa, seminggu satu kamu hafal nilai murni tu. Bagi boleh. Buat benda ni kamu akan pakai sampai bila-bila. Okey.
Tanpa melengahkan masa, cikgu nak minta baca lah no. Kita baca teks muka surat 8. Kalau kamu ada buku teks, kamu boleh buka muka surat 8, buku jilid 2. Kalau tak ada teks, kamu boleh tengok pada paparan skrin kamu. Okey. Cikgu, yang ni Ah, saya yang dah ada- salin yang dah, ada- cikgu. Okey, yang ada buku teks kamu boleh tengok pada buku teks kamu muka surat 8. Yang mana murid-murid tak ada buku teks, kamu boleh lihat pada skrin kamu lah. Sayang. Saya dah buat dah. Jawapannya bagus, Tania. Okey. Sekejap nak cikgu nak tutup mute Ustaz sebab ada masuk suara belakang. Kamu kalau kamu perasan dekat kamu punya apa nama ni. Kamu punya setting dia ada boleh mute noisy cancel noise. Cancel bunyi, beeping. Nanti kau masuk suara kita je lah. No, dekat setting mana tu sekejap. Apa tak apa yang tu. Okey. Jadi kamu kalau kamu dapat jumpa cancel noise tu kamu cancelkan. Nanti tak dengarlah bising-bising belakang tu. Okey baik. Yang mana tak ada konteks kamu boleh rujuk pada paparan skrin kamu. Paparan skrin yang mana ada konteks kita tengok. Okey baik. Sekarang ni cikgu nak minta kamu baca perenggan pertama. Okey, sekejap nah. Siapa nak cuba baca? Cikgu nak dengar. Cikgu nak rekod nama. Saya. Cikgu. Okey, baik. Oh, cikgu. Ya. Teks kan dua tu kan, buku surat. Muka surat 8 je. Muka surat 8. Okey. Surat 8 ke Syah? Ya muka surat 8. Tapi kalau kamu tak ada buku teks, kamu boleh rujuk pada paparan skrin yang cikgu bagilah. Kalau telefon tu cuba tengok. Nampak kot. Kalau pakai laptop tak apa, dia besar lah skrin dia. Okey, kita mulakan untuk bacaan pagi pada hari ini. Bacaan Saya nak pagi baca. lah. Okey, right hand Okey, Qayyum dulu. Perenggan pertama. Baca jangan kalut-kalut, relax je. Kita tak ada perlumbaan apa tak. Cikgu nak kamu baca dengan jelas. Sebutan dengan sebutan yang betul. Jangan kalut-kalut, relax. Cikgu tak kamu semua dah boleh baca. Relax je, okey? Okey, silakan. Qayyum dulu perenggan pertama. Berbakti demi anak bangsa. Selepas tamat belajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Cikgu Muzalfah menunggu surat tawaran kerja. Beliau berasa gembira apabila menerima surat itu selepas membuat permohonan. Okey, terima kasih Qayyum untuk perenggan pertama. Okey, perenggan kedua dipersilakan Danish Zakwan. Perenggan kedua. Silakan Danish Zakwan. Nampak mak lalu. Perenggan kedua. Danish Zakwan, silakan. Boleh? Tak boleh tak apa. Okey, kalau Danish Zakwan tak ni kot ada masalah mikrofon. Okey. Silakan Muhammad Afiq Akmal. Perenggan kedua. Cikgu Muzaffar mendapat tawaran mengajar di Sarawak. Okey. Beliau akan mengajar di Sekolah Kebangsaan Kampung Petanak. Petanak, okey. Beliau telah dihantar oleh keluarganya Okey. Lapangan. terbang antara bangsa Kuala Lumpur. Beliau
akan berjauhan berjauhan dengan keluarganya. Okey, terima kasih Afiq atas cubaan bacaan. Contoh itu tadi. Okey, seterusnya perenggan ketiga Haris Azfa Munawir. Silakan. Haris. Setelah sampai di sekolah itu, Cikgu Musalfah disambut dengan mesranya oleh petuntut kampung. Beliau mengajar murid dengan penuh kasih sayang. Oleh itu, semua murid suka akan Cikgu Musalfah. Okey, terima kasih Haris. Haris. Okey, seterusnya seorang lagi siapa nak baca yang last kali tu? Adam Saifullah. Okey, silakan Adam. Dekat mana? Ni Cikgu Muzaffar ni. Ni nampak je cikgu tulis kat sini. Ada tangan. Cikgu Musalfah amat mementingkan kejayaan muridnya. Okey, bagus. Lagi. Jadi beliau mengajar mereka dengan bersungguh-sungguh. Okey, baca tu yang last tu baca sekali. Akhirnya banyak murid telah berjaya dalam peperiksaan. Okey. Murid-muridnya berterima kasih kepada Cikgu Muzaffar. Okey, terima kasih Adam atas bacaan sebentar tu tadi. Okey, kalau kau perasan dekat bawah tu nampak dia letak nilai dia dah. Kalau kau perasan ada cat warna merah kan? Kalau kamu lihat situ ni, cat ni tengok sini yang tangan cikgu tunjuk ni. Nampak kan kat skrin kamu? Okey, beliau akan berjauhan dengan keluarganya. Nilai murni yang dah bagi kat sini ialah cekal. Cekal. Tabah lah, dia tabah. Okey, kalau kamu tengok teks yang kedua ni, nampak? Beliau mengajar murid dengan penuh kasih sayang. Ingat tak lagi tadi kita baru je sembang nilai murni apa? Siapa nak beritahu kat cikgu? Kasih sayang. Siapa? Siapa nak ingat tak lagi tadi kita ada bincang ni? Okey. Nampak dia ada kasih sayang, bertimbang kata, saling memahami, beral-almak. Kalau kasih sayang Saling memaafkan. apa nilai dia? Menghargai nilai nyawa, menyayangi alam sekitar, cinta akan negara. Okey. Ni, okey. Jadi menghargai nilai nyawa. Okey. Maksudnya di sini kalau kamu tengok yang dekat buku teks kamu ni kan, cuba tengok balik ayat dia. Sekejap saya tunjuk. Okey. Beliau mengajar murid dengan penuh kasih sayang. Maksudnya macam mana dia menghargai nilai nyawa anak murid dia lah. Kan? Jadi kamu dah dapat lihat dah. Tu. Dia punya nilai murni tu kasih sayang. Dia menghargai nilai nyawa. Jadi kamu nak kena faham konsep ayat tu sendiri jugalah. No? Nampak? Jadi nilai murni yang terdapat dalam ayat ni ialah kasih sayang. Okey, kalau kau tengok Cikgu Muzaffar amat mementingkan kejayaan muridnya. Cikgu Muzaffar amat mementingkan kejayaan muridnya. Apa nilai murni yang sesuai? Kalau kamu baca dah. Kan? Yang cikgu ada bagi kan, yang saling semua tu mungkin dah jumpa apa nilai murni yang sesuai.
Yang mana tak salah begini tu tak apa kita tengok. Kita tengok mana nilai murni yang sesuai. Okey, kat sini tak ada. Sebab dia ada yang bertanggungjawab. Kita tengok sini ada tak? Okey, kalau kamu tengok sini, dia nilai murni besar dia ialah kejujuran. Nilai murni kecil dia ialah bertanggungjawab. Maksudnya cikgu tu kan, kamu tengok cikgu Muzaffar amat mementingkan kejayaan muridnya. Okay, dia di bawah pecahan nilai murni kejujuran, iaitu bertanggungjawab. Nampak? Dia bertanggungjawab atas kejayaan muridnya. Jadi kalau sebab tu cikgu pesan kamu tolonglah ingat balik nilai-nilai murni ni, sebab nanti kod mana pun dia pimai-pimai macam ni je. Nampak? Bertanggungjawab. Lepas tu kalau kamu tengok tadi tu lagi satu, dedikasi boleh. Kan? Maksud kerajinan. Kan? Jadi banyak-banyak. Okey? So, berkaitan dengan nilai murni, teks tu tadi macam tu lah. Kamu nak tahu. Kalau kamu nak buat ayat lah. Kan? Okey, baik. Kita teruskan tengok teks ni lagi. Okey, siapa berapa orang yang dah siap salin teks ni? Berapa orang dah siap salin? Semua dah siap salin ni kan? Okey, baik. Yang dah siap salin tanya. Okey ni anak-anak. Yang kamu salin, karangan ini dikenali sebagai karangan petikan. Ini namanya karangan petikan. Dia karangan cerita tentang Cikgu Muzaffar. Kan minggu lepas kita ada buat karangan, kita buat sama-sama autobiografi. Autobiografi ialah karangan yang mana kamu menghidupkan benda. Tak sama. Yang ini pula, karangan petikan ni, dia karangan cerita ni, nampak dia cerita tentang Cikgu Muzaffar. Dia bukan sama dah sebuah basikal aku dilahirkan di negara Jepun contohnya. Kan? Dia dah tak sama dah. Yang ini dipanggil karangan cerita yang mana petikan ni berkaitan dengan Cikgu Muzaffar. Maksudnya dia ada fakta, dia ada cerita yang dia dibuat tu cerita mungkin cerita berdasarkan cerita benar. Jadi macam kamu dah bina tu, kamu yang dah salin karangan tadi tu semalam atau hari ni cikgu kamu siapkan, itulah yang dipanggil karangan berkaitan dengan petikan tu macam lah. Okey, kamu tengok sini. Kalau dalam karangan, kalau kamu perasan dekat karangan tu dia ada perenggan. Perenggan ni kalau nak kenal perenggan, okay, kat sini kalau tengok perenggan pertama dia tidak ada jarak. Tengok sini. Nampak tangan cikgu duduk pusing-pusing ni kan? Okey. Bila kamu nak masuk perenggan kedua, bila masuk perenggan kedua dia ada jarak. Macam ni bila kita nak tulis karangan perenggan, kamu tengok betul-betul. Dekat buku teks kamu, itulah namanya karangan. Dia ada perenggan. Jadi kamu jangan ingat, saja je cikgu dia buat kosong. Tak. Jadi yang dia buat jarak setiap permulaan perenggan ni, itu menunjukkan masuk perenggan baru. Jadi tolong bukan dia saja nak buat, cikgu dia saja nak buat jarak bagi cantik. Tak. Itu dipanggil perenggan. Jadi kalau kamu faham, cikgu sebut tadi kan, okey sila baca perenggan pertama. Ni perenggan kedua. Ni perenggan ketiga. Nampak setiap perenggan dia buat. Perenggan keempat dan perenggan kelima. Nampak? Setiap perenggan dia akan jarak, dia tolak ke kanan. Tapi pada minggu lepas kita ada buat sama-sama berkaitan dengan autobiografi. Dan karangan tu kita panggil karangan satu perenggan. Yang mana tak ada perenggan, dia ada satu tu je cerita dia. Kalau kamu dapat buka balik atau kamu dah salin ke, kamu baca ke buku cerita yang kita buat minggu lepas kan, itu karangan satu perenggan. Okey,
Jadi cikgu harap kamu jelaslah bentuk-bentuk perenggan. Ni karangan biasa. Tapi untuk kamu tak ada lagi tahu karangan cerita, karangan buat surat-surat. Kalau buat surat jenuh kamu. No? Kalau surat ni dia ada format lagi. Jadi format-format tu kamu akan susah, bukan susah, kamu kena ingat lah. No? Okey. Untuk setakat ni ada lagi tak? Ada apa-apa soalan? Ada? Tak Tak ada. Jadi faham no? Nilai murni tu cikgu minta tolong hafal dululah. No? Untuk peringkat permulaan, untuk peringkat awal ni, kamu ambil tahu dulu nilai murni tu, kamu hafal dan faham dulu. Nanti kita akan pergi lebih mendalam. Sebab nilai murni ni kamu baca dan ingat. Tu je. 17 tu lah, dia tak pergi mana dah. Okey? Itu yang cikgu nak pesan kat kamu lah. Okey, baik. So, untuk setakat itu berkaitan dengan carangan, kamu dah salin nilai murni. Okay, kita sambung balik nilai murni, cikgu sang seli lah. Cikgu sang seli. Supaya kamu nampaklah situasi bagaimana nilai murni itu ada dalam ayat. Okey, kita sambung balik sikit. Tadi kita berhenti dekat hemah tinggi. Sekarang kita teruskan dengan hormat menghormati. Kalau hormat menghormati ni banyak ni. Banyak. Kan? Sekejap cikgu zoom up sikit. Itu dia. Hormat menghormati. Okey, kat sini siapa nak baca? Kan? Angkat tangan. Okey, Haris Asfar. Okey, baca Haris Asfar. Hormat menghormati. Kau tak ungu tu? Hormat menghormati, hormat ibu bapa, hormat kerajaan dan negara, patuh kepada undang-undang, hormat ahli keluarga, guru, rakan, jiran, hormat kepercayaan dan adat resam, berbagai bangsa, patuh kepada ketetapan masa. Itu maksudnya hormat menghormati. Kalau kamu tengok menghormati kepercayaan dan adat resam pelbagai bangsa. Okey, contohnya adat resam ni contohlah. Kalau kamu tengok masyarakat Cina, kan, apabila Hari Raya Cina, Tahun Baru Cina, mereka memakai baju warna merah. Itu adat resam mereka. Jadi kita hormatlah. Jangan duk pergi, pasal apa hang pakai merah, awak tak pakai warna hitam. Tu dia. Hitam bagi Cina untuk kematian. Jadi pemarah lah. Jadi untuk menghormati kita kena faham lah hormat kepercayaan adat resam mereka. Jangan duk kata apa lah kat mereka kan. Mereka nak buat apa pun. Cantik juga macam kita. No? Setiap hari raya kita ada maafan kan. Minta maaf. Lepas tu kita ada solat apa semua. Itu kita punya adat resam kepercayaan kita. Yang mana mereka pun tak boleh kata apa-apa. Hormat. Patuh kepada ketetapan masa. kita. Ya. Kan? Jadi macam itulah hormat menghormati. Okey, jadi kita tengok nilai yang seterusnya. Yang mana dah siap tu bagus. Kasih sayang ni kita dah baca tadi. Okey, keadilan. Lihat semua keadilan dan keberanian. Cikgu nak seorang murid. Okey, Qayyum. Baca keadilan. Keadilan Qayyum. Kasih sayang kita dah baca tu tadi. Keadilan. Adil. Sama. Ya. Kebebasan di sisi undang-undang. Okey, baik. Terima kasih. Yang keberanian tu baca? Ada dua tu. Keberanian lagi. Berani mencuba. Berani kerana benar. Okey, baik. Berani mencuba, berani kerana benar. Okey, kita tengok keadilan. Okey, kamu tengok itu keadilan dia tulis adil. Dan saksama. Saksama ni siapa boleh beritahu kat cikgu macam mana tu? Okey, mari cikgu nak cerita. Dengar ni.
Dengar elok-elok. Cikgu nak bagi tahu, ingat terus apa perbezaan di antara adil dan saksama. Nah, kalau adil bermaksud contoh, siapa sini ada abang, ada adik, ada kakak? Ada? Ke dia ada seorang-seorang je? Ya, Seorang-seorang. abang dengan kakak. Adik tak ada. Ada abang, kakak, ada kawan-kawan kamu, ada adik, ada abang, semua lah. Ya, okey, baik. So, maksud kata ada adik, ada abang, ada kakak dan mungkin kawan kamu yang ni dia tak ada adik, tak ada abang, mesti kita dipanggil anak tunggal. It's okay. Okay, macam cikgu nak cerita saksama ni macam mana. Kalau saksama ni, kalau adil, katakan mak ayah kamu beli roti. Dia bagi semua seorang sebiji roti. Adil. Nah, abang kamu dapat sebiji roti yang sama besar tu. Adik kamu pun dapat besar tu. Kakak kamu pun dapat besar tu. Kamu pun dapat besar tu. Itu namanya adil. Maksud semua orang dapat roti tu. Tapi kalau saksama ni maksudnya macam ni. Dengar ni, cikgu cerita ni. Saksama ni maksudnya macam ni. Abang kamu mungkin perlu makan 2 biji roti. Kamu yang kecil ni makan separuh je. Bukannya biji buat besar sangat kan, makan separuh dah kenyang. Kan? Adik kamu, mungkin kakak kamu, mungkin makan sebiji. Jadi, untuk berlaku saksama, abang kamu sepatutnya kena bagi 2 biji roti, kamu separuh, kakak kamu 1 biji. Jadi maksudnya saksama ni semua, adil semua orang dapat roti, saksama ni ikut keperluan orang tu pula. Jadi kamu tak boleh, cikgu. Kenapa dia dapat bintang 5 bintang, cikgu? Kenapa saya dapat 4 bintang? Contoh kadang-kadang kalau buat kerja sekolah kan, dia cikgu bagi bintang. Kalau dapat 3 bintang, yes. No. Kan? Kadang dapat 1 bintang, sedih dah. Sebab apa? Sebab cikgu berlaku adil. Cikgu bagi semua orang ada bintang. Tapi dari segi tak sama, yang dapat 1 bintang tu mungkin dia tulisan dia tak kemas ke. Yang dapat 5 bintang tu mungkin tulisan dia cantik. Lepas tu ayatnya betul. Jadi nampak tak? Maksud tak sama tu kita ikut keperluan orang tu pula. Okey. Lepas tu dia kata kebebasan di sisi undang-undang itu keadilan lah. Okey, kita tengok keberanian. Berani mencuba. Berani mencuba. Mencuba benda yang baik lah. Lepas tu berani kerana benar. Cakap dengan jujur. Jangan takutlah kalau kamu berada di pihak yang benar, cakaplah. Kan? Contohnya kalau cikgu tanya kamu, ni siapa yang dia buat? Contoh ambil barang kawan ke apa, contoh kan. Kamu tak ambil, cakaplah cikgu saya tak ambil, ini dia saya berada di sini. Cakap dengan bukti-bukti, dengan LAB orang kata. Kalau ada benda yang salah, kita tegur. Kan, katakan kawan kamu mengambil barang kawan-kawan lain sewaktu musim COVID ni. Kamu tegur. Kata, cikgu dah pesan tak boleh guna alatan kawan-kawan yang lain. Berani kalau benar, cakap. Itu namanya keberanian. Bukannya berani ni dia pergi tumbuh orang, yang berani dah. Contohnya kalau kawan-kawan kamu berjalan dalam kelas kat sekolah lah, bukan dalam kelas PDPR. Contoh, kan lah ni kita tak boleh jalan ke meja kawan-kawan kan. Tiba-tiba ada kawan lain pergi. Daripada meja, contoh meja qayyum, dia pergi ke meja zakuan, jalan. Lepas tu, Aini nampak, Aini tegur. Tak boleh jalan. Sebab SOP kata kena duduk di tempat masing-masing. Jadi Aini ini, nilai murni yang ada pada Aini ini ialah keberanian. Berani kerana benar. Nampak? Jadi kena faham lah. Okey, kita tengok nilai murni ni hafal terus, pelan-pelan. Ambil masa, jangan saling-saling simpan. Cikgu usaha bagi awal ni supaya kamu ada masa yang sangat banyak untuk ingat. Supaya orang kata susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Cikgu nak bagi kamu susah dahulu, senang kemudian. Nanti bila kamu dah jadi 3, 4, 5, 6, kamu dah tahu dah nilai murni ni. Ni cikgu tak tahu bina ayat ke ni. Tak apa, kita tengok satu-satu, cikgu nak cerita satu-satu.
Okey, cikgu nak seorang baca dalam kotak oring ni. Siapa nak baca? Kebersihan fizikal dan mental. Ada. Angkat tangan. Okey, Haikal Mukris. Silakan Haikal Mukris. Cuba. Kebersihan Dahulu. Ya. fizikal dan mental. Okey, yang pecahan dia yang kecil tu. Cikgu, Hai. mana? Ni. Okey, kebersihan yang besar ni. Okey, tengok yang besar ni. Okey, tengok yang ni pula tu. Yang ni. Nampak tak ni? Ada pandang cikgu ni. Kebersihan Diri. Okey, yang kedua. Kebersihan Alam sekitar. alam sekitar. Okey, terima kasih. Seterusnya, cikgu minta kau baca dulu tau semua. Lepas tu cikgu buat penerangan. Penerangan bagi kau faham sikit. Okey, seterusnya. Okey, Qayyum, bacanya warna biru tu. Amanah, bercakap benar, ikhlas, bertanggungjawab. Nampak? Amanah tu dia letak di bawah nilai kejujuran. Sebab itulah orang amanah ni dia bersikap jujur. Kamu kena tahu yang tu dan amalkan nilai murni tu. Contoh amanah ni apa? Contoh dengar ni. Katakanlah mak kamu nak pergi kedai, dia pergi kedai. Lepas tu dia pesan, dia sebut nama, contoh dia sebut Anas lagi, mak balik lagi, rumah ni tolong sapu sampah siap-siap no. Maksud kata sebelum mak kamu balik sampai rumah tu kamu dah sapu sampah buang berak. Lepas tu mak Anas pun pergilah kedai. Anas pun kat rumah pun dia cuci dia mop dia sapu apa semua. Itulah dia dikatakan amanah, melaksanakan amanah yang diberi. Okey, contohnya lagi. Cikgu bagi kerja. Buat modul muka surat 1 sampai 5. Contoh. Kan? Disebabkan kamu semua ni murid amanah. Bagus. Kamu pun buat kerja yang cikgu bagi tu muka surat 1 sampai 5. Ya, tak siap tak apa tapi cuba buat. Maksudnya kamu amanah lah tu. Walaupun buat tak siap tapi cuba. It's very good. Baguslah tu sebab kamu amanah. Kamu cuba buat juga. Buat salah. Tak apa. Kamu masih dikira orang yang beramanah. Sebab apa? Kamu laksanakan tugasan tersebut. Ini cikgu cerita berkaitan dengan tugasan kerja lah. Amanah ni luas banyak. Maksud asal kata kamu buat. Salah itu okey. Tapi kamu buat. Itu maksudnya kamu orang yang beramanah. Macam tu. Faham no? Macam tu lah. Masuk orang amanah ni. Bercakap benar. Dia tak ada cakap nak tipu-tipu, nak cerita apa benda merapu-rapu, tak ada. Dia cakap benda yang betul je. Kan? Kalau dia nak sembang pun, nak bincang pun, dia cakap benda yang benar saja. Tak ada lah dia cerita hantau dak. Dia rekod cerita ni. Hantau dak dia ni. Jadi Superman lompat-lompat. Tak ada. Dia tak cerita benda yang macam tu. Jadi kalau kamu mempraktikkan nilai kejujuran ni, bercakap benar, jadi kena cakap betul lah. No? Ikhlas. Ikhlas ni maksud kata ikhlas ni, kamu bagi tu kamu tak ingat lah. Contohnya, katakan kawan kamu tak ada pensel. Kamu bagi dia, ambil lah kat Han. Kamu tak ingat dah pensel tu. Kamu tak mungkin lah. Kalau gaduh pun kamu tak sebut lah pensel tu. Maksud itulah ikhlas. Ikhlas ni seperti mana ikhlas ni macam seperti kamu pergi membuang air besar. Pasal lega. Lepas tu kamu tak ingat dah. Faham tak maksud cikgu? Ikhlas tu macam tu lah. Ikhlas maksudnya kita memberi tanpa mengungkit apa-apa. Kita memberi tanpa mengingat dah
kebaikan yang kita bagi tu. Itu ikhlas. Nah, kalau kita bagi, kita nak tunjuk kat orang lain, tengok aku tolong kawan aku ni, nak tunjuk kat orang lain, itu tak ikhlas dah habis. Bertanggungjawab, yang terakhir tu bertanggungjawab. Bertanggungjawab ni macam tu lah, kamu laksanakan tugas, buat kerja, masuk kelas cikgu lain, kan? Tanggungjawab kepada ibu bapa, kepada guru, adik, abang, kakak, bertanggungjawab. Okey, alhamdulillah. Kita tengok kerjasama orang. Dah habis tak? 11. Kita tengok yang kerajinan. Siapa nak baca kerajinan tu? Saya. Okey, Afiq Ahmad, silakan baca kerajinan. Kerajinan, daya usaha, dedikasi. Okey. Okey, seterusnya kita sekejap. Seterusnya kerjasama. Okey, Adam Saifullah, silakan. Kat mana saya cikgu? Kerjasama yang warna kuning. Kuning. Nombor 11. Gotong royong bersatu padu bertolak ansur. Ya, lagi. Beda. Okey, beda. Sekarang kita cikgu minta seorang sekejap. Kita panggil nama. Siapa tu? Afifah Mansara. Okey, Afifah Mansara baca yang warna ungu ke pink tu. Kelakuan pertuturan. Okey, terima kasih. Okey, baik. Seterusnya, cikgu minta seorang untuk baca kesyukuran tu. Siapa nak cuba baca? Ada siapa cuba baca? Okey, Amirah Kasyah, boleh? Amirah Kasyah? Ya. Boleh baca kesyukuran tu. Tak buat juga. Jadi tak apa, kita take on lain lah. Yumna. Yumna ada tak? Okey, tak apa. Siapa nak baca? Angkat tangan. Yumna. Okey, silakan Yumna baca kesyukuran tu. Terima kasih. Berterima kasih lagi. Menghargai. Menghargai lagi. Mengenang budi. Mengenang budi. Okey, baik. So, mengenang budi. Okey, seterusnya rasional. Okey, rasional membuat pertimbangan. Yang 15 tu semangat bermasyarakat, bermuafakat, semangat kerana kreatif masyarakat sosial. Okey, jadi cikgu harap kamu inilah tadi sampai habis lah noh. Ingat patriotik. Lah ni kan bulan 8, bulan apa ni? Bulan Merdeka, bulan kebangsaan. Patriotik ni apa ni? Ni nampak cinta bertambah jadi warga negara. Bendera. Lagi berapa hari lagi nak dengar? Tandingan geret tu. Apa dia? Payung? Pertandingan hias basikal. Pertandingan hias basikal rasa tahun ni tak ada. Pertandingan warna. Tunggu nanti kalau ada pertandingan hias basikal ke apa kita atau pertandingan hias basikal atau
Ada. Kalau ada, nanti kamu tengok balik cikgu kelas kamu bagi tahu. Cikgu kelas bagi tahu ada planning apa lah. Okey. Yang jelas kebangsaan. Semangat semua itulah nak buat macam mana. Sekarang mungkin COVID. Okey, baik anak-anak. Jadi patriotisme ni maksudnya cintakan negara. Apa-apa berkaitan dengan negara tu, dia patriotik lah. Okey. Yang terakhir tu ialah kebebasan bersuara dan lain-lain. Okey, tak apa. Okey, jom kita test sikit siapa nak cuba Okey, kita test. Cikgu bagi satu link kat kamu. Kejap. Satu link. Okey. Kamu tengok dekat kamu punya ruangan chat. Cikgu letak kat chat ni. Nampak tak? Dekat ruangan chat tu, sila jawab Nampak. perkataan. Ya? Nampak? Kena sila- jawab quiz tu. Nampak. Jawab quiz tu. Klik kat link tu, kamu jawab sekarang. Okey. Kamu kan start, dah mula. Kamu tarik jawapan naik Cuba jawab. Okey? Dah ke belum? Okey, semua dah jawab ke? Apa orang betul 6/6? Cikgu beri masa sampai 10.50. Lepas tu cikgu nak tahulah. So tadi kita bincang. Bincang Sekejap ini dia. Nampak tak cikgu tunjuk ni? Semua nampak tak cikgu tunjuk? Nampak. Okey. Cikgu, saya betul 6/5. 5/6. 5/6. 5 yang betul, satu salah daripada 6. Tak, nanti saya betul 6. Saya silap cakap. 6/6. Okey, baik. Semua dah siap Semua dah tahu kan? Markah masing-masing apa betul kan? Okey, sekarang ni kita lihat pada skrin cikgu. Kalau kamu lihat pada skrin kamu, dia tak sama dah. Dia dah tukar kedudukan cikgu. Saya tak siap lagi. Oh, tak siap lagi. Okey. Ambil masa. Tak apa. Cikgu beri masa 10.50 kan? Tak apa, ada lagi 2 minit. Okey. 10.50 .
10.50. Kalau kamu tengok dekat skrin cikgu ni, dia susunan tak betul. It's okay. Dia bukan tak betul, dia dah tukar susunan. Jadi kita bincang, kita tengok. Okey. 10.49. Dah siap? Okey. Yang mana dah siap, tak apa. Kalau ada salah, itu okey. Cikgu saya dapat 6/6. Cikgu saya 6/6. Tak apa. Jadi kita belajarlah daripada kesilapan tu. Yang mana salah tu kan. Relax lah. No? Yang betul semua. Yang betul 6/6. Okey, bagus Tanya. Saya 6/6 Okey, juga. baik. Yang 6/6 betul. 4/6. Okey, itu okey, tak ada masalah. Okey, jom kita belajar. Yang mana ada salah tu kita belajar daripada kesilapan. Saya 36. Okey. Okey, baik. Sekarang 10.50. 10.50. Jom kita tengok sama-sama. Okey, sekali lagi cikgu nak cakap yang mana salah tu. Jangan sedih, jangan rasa apa. It's okey, kamu belajar daripada kesilapan. Okey. Tadi kalau kamu tengok, you klik, dia akan tukar balik tau kedudukan dia. Dah tukar kedudukan. Okey, siapa nak cuba yang ni? Siapa nak baca atas? Baca terus. Cikgu tak tengok simpan dah ni. Saya. Okey, go. Siling memberi salam kepada guru. Okey, Tingling memberi salam kepada guru. Apakah nilai murni yang sesuai untuk kita letakkan di sini? Menghormati. Hormat menghormati Betul? Ya. Anda yakin? Okey. Ayat yang kedua ni, siapa nak baca? Teruskan. Siling dan keluarga membersihkan halaman rumah bekerjasama baru Cina. Bagus. Bekerjasama. Bekerjasama. Okey. Okey, ayat ketiga. Siapa nak baca? Teruskan. Menyimpan di tempat yang selamat. Tinggi menyimpan pisau di tempat yang selamat. Apa kata ni? Yang sesuai. Berhati-hati. Berhati-hati. Okey. Semua setuju dah ni? Berhati-hati. Ke ada orang nak bagi jawapan lain? Ada? Setuju? Okey, setuju tak apa. Okey, yang keempat. Baca. Siapa nak baca? Silakan. Teruskan baca. Membantu orang. Rajin. Apa? Rajin. Rajin? Kamu pasti? Rajin? Pasti. Okey. Yang keempat. Kelima. Siling akan membaca buku setiap malam. Buku kasih sayang. Siling akan membaca buku setiap malam. Cikgu cari. Ya. Kasih sayang. Berjika Nombor 4 tu. Jawapan nombor 4. Nombor 5 lah. Oh, yang ni Dekat nombor 4. Oh, macam ni. Betul? Okey, tak apa. Jadi yang tak akhir semua orang baca cepat. Tingling. Siling menyiapkan yang rumah yang berdikari. Okey. Macam lari. Okey. Semua ni Tingling menyiapkan semua kerja rumah yang diberi oleh cikgu sebelum bermain. Berdikari. Okey, jom kita cek jawapan. Sedia? Sedia.
Kan? Dah pusing. Tak apa tu dia nak tunjuk mata kat kamu tu. Okey, baik. Jadi itulah antara contoh-contoh soalan lah yang kamu boleh tengok. Yang kamu boleh buat. Nak lagi ke? Nak lagi? Nak. Tak. Nak. Nak lagi? Boleh kalau nak lagi. Cuba buat lagi ke? Nak. Tak. Nak cuba buat boleh sekejap. Cikgu bagi satu lagi. Okey. Kamu cubalah hari ni kita relax. Sekejap cikgu tengok Mana pergi? Sekejap, banyak ni. Ini dia. Okey, cikgu bagi yang ni. Semua bersedia untuk jawab. Ya, cikgu nak bagi link kat kamu. Okey. Kamu boleh tengok dekat ruangan chat. Cuba buat yang tu. Cikgu bagi sampai 10, pukul 11. Cuba buat. Okey. Cuba buat. Cikgu bagi sampai pukul 11. Oh, 11 lama sangat. Soalan 5 je. Okey, dah siap lah. Saya rasa siap dah kot. Dah ke belum agak-agak? Belum. Oh, belum. Buat. No? Nanti kita tengok. Okey. Cikgu tekan mana? Kamu nak jawab. Kamu dah masuk link kan? Dia akan keluar ni, kamu tekan start. Tekan start. Kamu masuk nanti, klik kat link cikgu tu dia akan keluar ni. Jadi kamu tekan start tu main lah. Ada 5 soalan. Jadi kita bincang, kita tengok. Cuba buat sendiri dulu. Nanti kita tengok berapa orang betul soalan. Cikgu cuba hari tu. Cikgu, saya dapat 5/5. Tahniah. Kita tunggu kawan-kawan lain. Saya 4/6. 4/6. 4/5. Salah cakap. Okey, 4/5. Okey, tak apa. Tahniah. Tadi kita tengok Kita tengok, tak apa. Saya 10/5. 10/5? Ada 5 je chat. 5/5 kot. Betul semua 5/5. Okey. Sekejap, kita tunggu lagi 2 minit lagi. Kita tunggu kawan-kawan buat. Sekejap. Sabar. Kita tengok. Nanti cikgu try nak collect markah pula lah. Kita buat satu. Saya 5/5. Okey, bagus. Okey, ada lagi 1 minit lagi. Sekejap kita tunggu. Kawan kamu siapkan. Cikgu, tapi saya tengok tak ada pun. Cikgu, saya 5/5. Ya. Cikgu, saya 5. 5/5. 5/5.
5. Oh, semuanya hebat belaka ni. Bagus, bagus. Okey. Jam cikgu dah menunjukkan pukul 11. Okey. Cikgu nak pilih 5 orang untuk baca dan jawab. Kau semua apakah nak jawab boleh je. Tak ada masalah. Semua jawab dah, semua baca no? Okey. Jom kita. Okey, semua orang. Saya semua 5. Okey, siapa nak baca ayat pertama ni? Silakan. Nak baca beramai-ramai pun boleh. 1, 2, mula. Naim, Sujana, Nawasi, atik-atik Nasmasa Perata Tita Lali. Petangkung jawab. Adik-adik Nas masa berada di dalam lift. Okey, apa jawapannya? Petangkung jawab. Petangkung jawab. Semua setuju betul jawab? Ya. Betul. Okey, bertanggung jawab. Nampak Okey. Iman dan kawan-kawan Kawan-kawannya tidak menjaga keselamatan. Ya, Mencatat. Okey, betul. Okey, kita tengok seterusnya. Kan baca. Iman dan kawan-kawannya tidak berebut semasa keluar. Sabar. Sabar. Ya. Betul. Tanya. Okey, seterusnya. Elis melihat pada raya tengah sibuk tengah menggunakan lintasan belakang. Mematuhi peraturan. Jawapan yang ni ke? Ya. Kita tengok seterusnya. Last. Lain tak kira. Baik hati. Okey, baik. Betul lah tu kan 5 orang. 5/5 lah. No? Saya 5/5. Ya, senang kan? Jadi itulah berkaitan dengan nilai murni. Lepas tu kamu kena cam yang Ada lagi cikgu? Ada lagi? Nak lagi? Nak lagi ke? Nak lagi. Syok syok. Syok. Sekejap cikgu tengok lagi. Tak habaq lah ada cikgu buat banyak lagi. Kalau cikgu tengok banyak lagi bagi. Saya suka kuis banyak-banyak. Buat tadi dia pun nak lagi satu ni lagi banyak. Bagusnya. Okey. Ada satu je cikgu bagi last satu. Lepas tu kita buat kesimpulan kelas hari ni. Suka macam ni. Cikgu buat banyak-banyak lah bagi. Buat sampai mata dia besar. Okey, baik. Buat sampai mata dia besar. Sekejap cikgu bagi. Yang ketiga. Tu cikgu. Yang ni cikgu bagi banyak soalan lah, Okey, kamu tengok dekat kamu punya ruangan chat, cikgu akan buat nak link. Kenapa lah? Kena belajar. Okey, tu. Link yang ketiga, tengok. Klik dan buat sekarang. Cikgu bagi sampai pukul 11:07 minit. Aku jawab betul. Link yang nombor 3 tu. Okey, link nombor 3 buat sekarang 11:07 minit. Tekan link tu dan buat. Assalamualaikum cikgu. Ya. Salam. Teruskan jawab.
Assalamualaikum cikgu. Ya, salam. Dah siap dah? Ada lagi 3 minit lagi. Buat. Okey. Kan siapa betul semua? Okay, masa ada lagi 3 minit lagi. Ikut jam cikgu. Buat 3 minit lagi tak bergerak tu. Betul lah 3 minit lagi. Okey. Ada 2 minit lagi. Bila buat, ada 12 soalan. Cikgu nak buat macam mana cikgu? Okey, kamu tekan klik dekat chat tu, cikgu dah bagi dah link nombor 3 tu kan. Link pada sebelah 2 minit tu. Kamu klik, kemudian dia akan bawa kamu ke tu. Nampak tak? Cikgu tu tunjuk ni. Kan? Lepas tu kamu tekan start ni. Bila tekan start ni dia masuk. Nampak? Dia masuk soalan, kemudian kamu kena jawab. Ni cikgu kita tak bincang lagi. Tadi kita bincang lah. Lepas tu kamu main. Klik ni, kalau jawapan kamu betul ke salah nanti dia akan pergi next. Okay? Masa ada lagi 2 minit. 2 minit lagi. Cikgu nak tekan mana cikgu? Okey, nampak tak ni bila jawapan kamu tekan kat sini nampak ni. Tu, dia duk orang angkat tu. Kamu pilihlah mana satu jawapan dia. Bila kamu klik jawapan, dia akan pergi soalan seterusnya. Contoh ni cikgu Chong mencuci tangan sebelum makan tengah hari. Cikgu tak ada. Hantar ni cikgu. Tak ada. Okey. Cikgu hantar lain ni. Ya. Okey, cikgu hantar kat Nombor 3 tu. Kerumbut ada lah cikgu ni. tu. Cuba tengok kat ruangan chat Google Meet. Ada tak? Klik tu, cikgu bagi sekali lagi. Okey, masuk jawab kat situ. Okey, semua dah siap lah? Cikgu tak ada pun. Tak ada. Kamu klik tak kat link yang cikgu bagi tu, kat chat tu? Yang angkat tangan tu. Tak siap lagi. Tapi tak ada pun. Bila kamu klik, dia akan bawa kamu pergi ke satu halaman. Okey, tengok sini. Ya. Okey, sekejap. Sekejap. Okey. Cikgu nak klik ni cikgu. Sekejap, cikgu tunjuk kat kamu, cikgu tunjuk. Okey, kamu tengok sini Cikgu tunjuk. Tu dia. Okey, sekarang ni cikgu tunjuk kat kamu. Tu dialah kamu lah. Okey, nampak tak? Sekarang ni kan ada ruangan chat. Ni, klik kat ruangan chat, dia keluar. Kamu nampak tak link yang cikgu bagi ni? Ni. Klik link ni. Bila kamu klik, dia akan pergi ke kamu. Dia tak tunjuk kat kamu Sekejap cikgu tunjuk share entire lah. Okey.
Sekejap. Okey. Bila kamu klik tu, okey, cikgu klik sekali lagi dah. Bila kamu klik ni yang cikgu bagi ni, nampak dia akan pergi ke muka surat baru tu. Dia pergi ke page ataupun dia bawa lah kamu ke quiz ni. Ni kamu tekan start lah. Nampak? Bila tekan start, mula jawab. Gitu. Jadi kau pilihlah jawapan dia yang mana satu. Jawab. Okay, now. Jadi itu yang cara nak masuk ke quiz tadi tu. Okay. Sekarang ni cikgu nak stop sharing yang ni. Cikgu nak tunjuk kamu dekat yang tu lah. Ada quiz saja. Okay. Masa dah selajak dah. Jom kita bincang sama-sama. Cikgu nak 12 orang, no? Siapa nak baca nombor 1 dulu? Nombor 1. Angkat tangan. Ni, siapa nak baca soalan ni? Okey, Afiq Akmal. Silakan Afiq Akmal. Cikgu Chong mencuci tangan sebelum makan tengah hari. Okey, apa jawapannya? Menjaga kebersihan. Okey, kita tengok betul. Tahniah. Okey, seterusnya siapa nak baca, nak jawab? Okey, Haris Alfa Munawir, silakan. Siang membuat latihan di rumah pada masa lapang. Apa jawapannya? Rajin. Rajin. Okey. Betul. Tahniah. Okey, seterusnya siapa nak cuba jawab soalan nombor 3? Kan soalan nombor 3 dah keluar dah. Kan, cuba. Ada nak cuba? Kan, siapa nak cuba? Qayyum, mana Qayyum? Adam? Akif, Haziq? Ada siapa nak cuba? Cepat. Okey, kita jawab sama-sama nah. Jom. Baca. Okey, baca sama-sama. Semua orang baca atas ni. 1, 2, mula. Baca semua. Eva melihat ke kiri, ke kanan dan ke kiri semula sebelum melintas jalan. Okey, siapa nak bagi jawapan? Ada tak? Nanti kita tengok Berhati-hati. Berhati-hati. Okey, kita tengok. Berhati-hati. Betul. Berhati-hati. Okey, Iris berjogging di taman pada setiap petang. A. B. Kasih sayang. C. Menjaga kebersihan. D. Menjaga kesihatan. Menjaga kesihatan. Semua setuju jaga kesihatan? Menjaga kesihatan. Betul. Tahniah. Okey. Jawapannya sama. A. Menjaga kesihatan. B. Rajin. C. Bertanggungjawab. D. Berhati-hati. Bertanggungjawab. Boleh cuba tengok. Betul ni, tengok jawab. Okey, kita tengok betul. Ibu mengajarkan buku kita kepada Suisi. Kasih sayang. Kasih sayang, kamu yakin? Yakin. Baik hati? Berhati-hati, menjaga kebersihan. Mana satu? Kasih sayang. Okey, kasih sayang. Betul. Okey, yang lain mana ni Malik? Yang lain cuba jawab. Okey, inti dan menyapu. Apa maksudnya? Apa jawapannya? A. Berarti B. Kasih Menjaga tolong menolong. D. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Jaga kebersihan. Okey. Kamu yakin? Yakin. Okey. Betul. Tahniah. Tunki dan membantu Cikgu Chong mengangkat buku latihan ke bilik guru. Apakah jawapannya? Tolong menolong.
Kalau menolong. Tolong menolong? Ya. Oh, betul. Okey, cikgu lagi nak bahasa Nabi ni. Cindy menggosok gigi 2 kali setiap hari. Berhati-hati ya. Mencakap kebersihan. Kebersihan. Oh, betul. Tahniah. Guangkong memakan jalan raya. Baik hati. Apa jawapannya? Baik hati. Setuju semua? Bilang apa? Jawapannya apa? BNT Baik hati. Okey, kita teruskan soalan nombor 11. Meme selalu makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Menjaga kesihatan. Mencapai kesihatan. Mencapai kesihatan. Okey, baik. Dan soalan yang terakhir. Azura membangun sampah. Mencapai kesihatan. Okey. Menjaga kebersihan. Okey, dah. Cikgu. Okey, terima kasih sebab berjaya menjawab soalan. Jadi dengan kuis yang terakhir tadi, cikgu harap kamu dapatlah memahami berkaitan dengan nilai murni. Okey, sebelumlah kita start. Tak ada. Bye. Ada